Kita akan belajar pada tajuk Dua Hari Raya yang Mulia. Tajuk ni adalah tajuk, Ustaz rasa kamu tak belajar lagi. Tajuk Dua Hari Raya. Okay, hari raya tu hari apa? Sebab apa dia kata hari raya yang mulia? Sebab dua-dua hari raya ni adalah hari yang mulia, yang mana kita setiap tahun akan menyambut dua hari raya ni. Iaitu yang pertama pada bulan Syawal dan yang kedua pada bulan Zulhijjah, ataupun kita panggil hari raya haji ataupun hari raya kurban. Jadi dua hari raya ni sangat penting bagi umat Islam. Setiap tahun kita akan menyambut dua hari raya ni, hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Dua-dua hari raya ni dah lepas. Okay, tengok buku kamu. Nombor satu tu dia kata, Atuk, kenapa kita tidak menaiki kereta? Atuk tidak penatkah berjalan kaki? Cu, jika berjalan kaki, kita boleh berjumpa dengan ramai orang. Sambil itu, bolehlah kita bermaaf-maafan. Lagi pula banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu. Saya pun hendak mendapat banyak pahala juga. Mari saya pimpin atuk ya. Baiknya cucu atuk. Sekarang, sambil berjalan, mari kita banyakkan bertakbir. Okay, kat sini dia nak bagi tahu situasi cucu dengan atuk dia. Nak pergi menunaikan solat hari raya. Tapi ini suasana dululah. Dulu sebelum PKP, suasana yang meriah, yang ceria, yang mana kanak-kanak pun boleh pergi. Kanak-kanak pun boleh pergi ke masjid yang bawah 12 tahun. Tapi sekarang ni semua tu tinggal kenangan lah. Kita doakan moga-moga dia angkat COVID ni dan kita ramai-ramai boleh pergi ke masjid kan. Kita sangat merindui suasana, tak kira peringkat umur. Walaupun masih kecil pun boleh pergi masjid. Tapi sekarang ni dah had 12 tahun ke atas baru boleh pergi. Tak boleh nak rasa suasana macam ni. Itu baru Allah tarik nikmat sikit je. Allah datangkan COVID kat kita. Tak dapatlah kita pergi masjid. Dan tak dapat juga, kalau kita dah pergi masjid, tak dapat kita nak berapat-rapat, nak bersalaman macam dulu kan. Jadi sangat penting untuk kita menjaga semua ni. Dan kita berdoa supaya Allah melindungi kita dan menghilangkan virus ni insya-Allah. Jadi dia tanya atuk dia kata kenapa kita tak pergi menaiki kereta. Atuk dia jawab apa? Sebab kita berjalan kaki ni dia boleh tengok, kita boleh tengok keindahan. Ataupun dia berjumpa dengan ramai orang. Boleh tegur, bagi salam, dapat pahala. Dan sambil itu, dia boleh bermaafan. Bila jumpa orang, kita boleh bermaafan dengan orang lain. Dan kita, Allah akan bagi ganjaran pahala yang banyak setiap langkah yang dilangkah tu. Kalau kita lagi banyak kita langkah, lagi banyaklah pahala kita kumpul. Kalau kita naik motor, naik kereta, langkah kita tu jadi laju. Tapi bila kita berjalan, langkah kita tu perlahan dan langkah kita tu semakin banyak. Jadi bila banyak, Allah akan bagi ganjaran pahala yang banyak. Tapi tengok keadaan juga, kalau masjid tu terlalu jauh, janganlah pula kita nak jalan juga kan. Kalau masjid tu jauh, kita naiklah kereta, naik motor. Pergi awal. Kalau nak jalan kaki juga boleh. Sebab nak dapat pahala banyak kan. Tapi pergi awal kalau nak jalan kaki. Kalau dah agak lewat tu, jangan jalan kaki nanti. Orang dah habis semayang, baru kita sampai. Jadi kalau nak dapat pahala banyak, berjalan kaki sebab setiap langkah tu akan dikira pahala. Dan setiap makhluk yang ada di muka bumi, setiap kali perjalanan kita tu, dia akan mendoakan untuk kita. Burung yang berterbangan, yang tengok kita pergi ke masjid, tambah-tambah yang nak menuntut ilmu. Mereka tu akan mendoakan kita. Semut-semut yang kecil tu pun mendoakan kita. Mendoakan kebaikan kita, mendoakan supaya Allah ampunkan dosa kita. Itu hebatnya. Jadi, sebab tu,
Dia pergi ke masjid, berjalan kaki sebab nak pahala yang banyak. Okay, kemudian dia kata waktu afdal menunaikan ketika matahari naik pada kadar segalah. Kalau sekarang ni, dulu tak ada jam, jadi sebab tu dia kata segalah kan. Tapi sekarang ni kita dah ada jam, waktu afdal dia dalam pukul 8, 8 lebih, 8.30. 8.30 ke pukul 9 pagi tu. Itu waktu afdal untuk menunaikan solat hari raya Aidilfitri ataupun hari raya Aidil Adha. Kemudian sambil berjalan tu dia kata banyakkan bertakbir. Takbir raya tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ulang-ulang takbir tu sampailah kita sampai ke masjid, dapat pahala kat situ. Okey, kemudian kita tengok yang sebelah. Okay, seterusnya pengertian solat sunat Aidil Fitri. Apakah pengertian solat sunat Aidil Fitri? Kita tengok apakah pengertian solat sunat Aidil Fitri. Okey, solat sunat Aidilfitri, solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Kalau kita solat Aidilfitri, kita lakukan pada 1 Syawal. Sebelum Syawal kita panggil bulan apa? Siapa boleh jawab? Sebelum masuknya bulan Syawal, kita sebut bulan apa? Kita menyambut bulan apa sebelum masuk Syawal? Siapa tahu? Bulan Islam ada 12 bulan kan? Sebelum Syawal, bulan apa? Kita boleh jawab. Ramadan. Ya, betul. Ramadan. Ramadan, kebiasaan kita sambut apa? Ramadan? Kita buat apa? Puasa. Berpuasa. Okey, berpuasa selama sebulan. Selepas berpuasa selama sebulan, maka bila masuk 1 Syawal, boleh tak kita berpuasa? Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak puasa juga, dapat pahala tak? Lepas raya. Kalau 1 Syawal tu, kalau orang tu dia kuat iman, dia kata aku nak puasa jugalah. Tak kira juga nak puasa juga sebab dia memang dia suka berpuasa. Lalu dia berpuasa 1 Syawal. Dia bukan tak dapat pahala, malah berdosa. Berdosa pula orang tu berpuasa sebab bulan Syawal diharamkan. 1 Syawal diharamkan siapa pun untuk berpuasa. Tak boleh berpuasa. Kalau nak berpuasa lepas 1 Syawal, 2 Syawal tu boleh puasa lah. 1 Syawal tak boleh berpuasa. Tak dapat pahala. Okay, jadi kita akan menyambut hari raya pada 1 Syawal. Bila 1 Syawal tu kita panggil hari raya Aidilfitri. Aidilfitri ni apa? Aid tu hari raya. Fitri tu fitrah. Kita meraihkan hari raya secara fitrah. Sebab apa? Sebab selama sebulan kita berpuasa. Jadi bila kita dah berpuasa, menahan diri daripada nafsu, daripada lapar dan dahaga, maka pada hari 1 Syawal tu kita bebas. Itu sebab kita menyambut hari raya. Tapi bukan bebas bermaksudnya bebas untuk kita melakukan sebelum masa bulan Ramadan tu kita menahan macam-macam. Kita menahan nafsu kita, tangan kita, mulut kita daripada bercakap menghukumkan. Tapi tak bermakna bila 1 Syawal kita boleh buat benda tu semua. Melainkan kita hanya boleh makan je lah. Tapi benda-benda yang berdosa tu tetap kita kena tinggalkan juga. Sebab selama sebulan tu kita dah masuk ke orang panggil satu universiti ataupun satu sekolah. Sekolah yang mana mendidik kita untuk menahan nafsu kita. Bila keluar pada sekolah tu bukan bermaksud kita keluar pada sekolah tu kita boleh melakukan benda-benda yang bukan. Malah kita dah terdidik dah. Kita kena bawa apa yang kita dah disekolahkan pada 1 bulan tu untuk kita praktikkan lepas pada bulan Ramadan tu. Jadi bila 1 Syawal kita dah boleh makan, dah boleh minum. Tapi tetap benda-benda yang berdosa tetap kita tak boleh buat juga. Jadi bila 1 Syawal kita akan di situlah kita akan bertakbir dan kita akan solat sunat Aidilfitri. Bila waktu sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Maksudnya antara pukul tadi lah 8.30 sehinggalah gelincir matahari. Okey.
Jadi solat sunat Aidil Adha pula macam mana? Solat sunat 2 rakaat. Dia 2 rakaat juga, sama macam Aidil Fitri, yang dilakukan pada 10 Zulhijjah bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Waktu sama juga. Waktu solat Aidil Adha dengan Aidil Fitri sama, lebih kurang je waktu dia. Cuma bulan dia tak sama. Kalau Aidil Adha bukan 1 Zulhijjah, dia mesti 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah tu baru boleh menyambut Aidil Adha. Okey, Aidil Adha ni beza dengan Aidil Fitri ni dari segi apa? Dari segi kita tak berpuasa lah. Kalau Aidil Fitri kita berpuasa sebulan kan, puasa yang wajib. Tapi Aidil Adha kita meraihkan ni bukan sebab kita berpuasa, tapi meraihkan sebab berlakunya peristiwa hari yang di mana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Sebab daripada peristiwa itulah yang menyebabkan kita menyambut hari raya Aidil Adha. Adha ni maksudnya korban. Maksudnya kita mengenangkan pengorbanan yang Nabi Ibrahim buat pada anak dia Nabi Ismail. Yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih anak dia sendiri. Cuba bayangkan, kalau kita sendiri, ayah kita tiba-tiba malam tu bermimpi, pagi tu dia bagi tahu kat kita, semalam ayah bermimpi ni, suruh sembelih kamu. Agak-agak kamu rela tak nak bagi diri kamu untuk disembelih? Mestilah kamu kata, apa ni ayah ni? Tak sihat ke? Buang tabiat ke apa kan? Mesti kita tak bagi. Ataupun, bila ayah kita bagi tahu je tu, dandan kita lari daripada rumah. Kita keluar rumah. Sebab apa? Takut lah. Sebab tak lagi ayah kita sembelih kita. Tapi Nabi Ismail bila dengar je ayah dia bagi tahu macam tu, apa Nabi Ismail jawab? Sila lakukan, ini adalah perintah daripada Allah. Walaupun dia masih kecil, tapi dia taat. Dia tetap bagi ayah dia, dia kata, tak apa ayah, ini adalah perintah daripada Allah. Tak apa, silakan jalankan apa yang diperintahkan tu. Jadi Nabi Ibrahim pun bersiap nak menyembelih anak dia Nabi Ismail. Pada ketika tu baru Allah menggantikan seekor kibas. Bila menggantikan seekor kibas, maka Nabi Ibrahim pun menyembelih kibas. Kibas tu kambing lah. Jadi anak dia tu tak disembelih lah. Itu sebab apa? Sebab Allah nak menguji. Allah nak tengok ketaatan Nabi Ibrahim tu. Dia boleh taat tak perintah dia? Kalau kita lebih penting, sebab tu Allah nak tunjukkan kita lebih sayang kepada siapa? Kita lebih sayangkan kepada anak kita, kepada mak ayah kita ke, ataupun lebih sayangkan Allah? Kalau kita sayangkan Allah, kita akan dahulukan apa saja yang Allah suruh. Tapi jangan pula sekarang ni, kamu dapat je mimpi-mimpi je tu, kamu terus buat. Tak boleh, sebab itu adalah wahyu. Dan sebab Nabi ni adalah kekasih Allah, dia sentiasa mendapat wahyu daripada Allah. Jadi sebab tu dia boleh buat. Kalau kita dapat mimpi pelik-pelik, jangan pula kita ikut. Sebab itu kadang-kadang mainan daripada syaitan. Sebab kita bukan Nabi, kita bukan orang yang terpilih. Jadi kita jangan terpedaya. Itu hanya Allah bagi kepada Nabi saja. Sebab tu Nabi kena ikut. Apa saja perintah daripada Allah, Nabi wajib ikut. Kalau tidak, dia bukan Nabi lah. Sebab tu Allah uji Nabi ni. Setiap Nabi ni Allah uji ujian yang sangat-sangat hebat. Yang mana setiap manusia takkan dapat ujian yang sehebat Nabi diuji. Itu dia punya ringkasan daripada peristiwa Aidil Adha. Okey, kemudian dalil yang mengatakan tentang solat sunat hari raya dengan hari raya Aidil Adha ni, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat solat pada hari Aidil Fitri dan Aidil Adha. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah solat. Ini bukti ataupun dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunat Aidil Fitri dan solat sunat Aidil Adha. Kemudian hukum dia,
Apakah hukum melakukan solat sunat Aidilfitri dan Aidiladha? Hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni apa? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Sunat ni ada banyak. Salah satu dia sunat muakkad lah. Sunat muakkad ni dia lebih kurang nak kepada wajib. Wajib ni kita kena buat. Kalau tak buat kita berdosa. Tapi sunat muakkad ni walaupun benda tu sunat, kita nak buat boleh, tak mau buat boleh, tapi sunat ni sunat yang sangat-sangat Nabi suruh buat. Sangat-sangat dituntut. Maknanya sunat muakkad ni pahala dia lagi besar lah daripada sunat yang bukan muakkad. Okey, sunat muakkad tu apa? Iaitu sunat yang sangat dituntut agar umat Islam melakukannya. Okey, kalau bukan berada di dalam situasi COVID, yang mana semua orang boleh pergi masjid, jadi sunat muakkad kepada kita untuk pergi masjid dan melakukan solat sunat Aidilfitri. Okey, dapat pahala kat situ. Jadi rugi kalau kita boleh pergi solat sunat kat masjid, kita tak pergi. Walaupun tak boleh pergi masjid, sunat ni pun dituntut untuk kita lakukan di mana-mana saja. Yang mana kita boleh buat solat sunat ni, kita kena buat. Walaupun di rumah, tetap kita kena buat juga, sunat muakkad juga. Kalau tak boleh pergi masjid, kita solat di rumah. Walaupun kita solat seorang-seorang. Cuma tak ada beza dia, tak ada kutubah lah kalau kita solat seorang-seorang. Tapi kalau kita boleh solat dengan ayah kita ke, dengan abang kita ke, yang boleh jadi imam, lepas tu dia berkutubah. Kita dengar lah kutubah tu. Teks tu boleh tengok dalam internet, boleh print, boleh tengok internet, lepas tu dia kutubah, kita ramai-ramai dengar. Walaupun tak boleh pergi ke masjid. Okay, faham? Okay, kita dah tengok pengertian dia, kita dah tengok dalil dia, dan kita dah tengok hukum dia. Kita dah tahu dah sedikit berkenaan solat sunat Aidiladha dan Aidilfitri. Okay, seterusnya kita tengok ke muka surat 128. Hari ni kita belajar sampai 129 je lah. Nanti kita akan sambung lagi. Okay, tengok muka surat 128. Iaitu berkenaan kaifiat solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidiladha. Okay, sebelum tu kalau ada apa-apa yang kamu tak faham ke, Ustaz laju sangat ke, ataupun tak jelas ke, kamu boleh komen ataupun kamu terus mencelah kata tak faham lah Ustaz, tak dengar lah Ustaz cakap seorang-seorang kan, Ustaz faham perasaannya. Okay, kita tengok ke kaifiat solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidiladha. Lafaz niat solat sunat Aidilfitri, ini kamu pun dah pernah belajar dah sebelum-sebelum ni. Kadang-kadang mungkin dah lupa, jadi kita ulang kaji balik. Okay, lafaz niat solat sunat Aidilfitri. Boleh tak? Yang ni kita sama-sama baca, Ustaz baca, nanti kamu ikut. Terpulang pada kamu nak ikut secara kamu nak buka mic pun boleh. Kalau kamu tak mau buka mic, kamu ikut sendiri kat rumah. Okay, boleh? Kita baca, nanti Ustaz baca, kamu ikut Usalli sunnata Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kita ulang balik. Usalli sunnata Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usalli sunnata Aidilfitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okay, kalau kita tak mampu nak baca yang dalam bahasa Arab tu, kita boleh baca dalam yang Melayu saja, dalam hati saja. Angkat takbir, Allah, niat dalam hati. Sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Iaitu solat sunat Aidilfitri. Solat sunat Aidiladha pula, usalli sunnata Aidiladha rak'ataini
ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Sama dengan Aidil Fitri, cuma kita tukarkan Aidil Fitri kepada Aidil Adha. Kalau makmum, kalau kita sebagai makmum, kita sebut makmum. Kalau kita sebagai imam, imaman. Kalau imam, usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Tapi kebiasaan kita guna makmum sebab kita kebanyakan menjadi makmum. Okay, faham? Yang ni kalau boleh kamu kena hafal lah. Hafal. Sebab dia pun setahun sekali. Jadi kalau macam solat wajib, solat 5 waktu tu, kita boleh ingat sebab kita siasa buat. Yang ni tunggu tahun depan pula baru kita buat. Jadi dia akan lupa balik. Jadi kita kena ulang. Bagi dia ingat. Kita pun jarang pergi ke masjid pada solat sunat Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Jadi benda tu agak sukar nak ingat kan. Cumanya kalau kamu tak ingat sangat nanti, kamu kena ingat dalam yang bahasa Melayu punya. Okay, boleh? Okey, yang terakhir kita tengok kaifiat. Kaifiat ni maksudnya cara-cara. Yang tadi salah satu dia niat tadilah. Itu salah satu. Yang pertama kena niat. Niat kita belajar tadi. Okey, yang seterusnya. Okey, ni dia tulis rakaat, dia ada 2 rakaat, dia ada 2 rakaat. Rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Rakaat pertama apa yang kita nak baca, apa yang kita nak buat. Okey, rakaat, kita tengok yang rakaat yang pertama. Okey, rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram serta niat. Takbiratul ihram tu apa? Kita angkat takbir tu. Allahu Akbar. Sambil kita sebut Allahu Akbar tu, kita dah niat yang tadi. Okay. Yang niat tadi yang usalli tu sebelum kita Allahu Akbar, sebelum kita bertakbir. Masa kita sebut Allahu Akbar, baru kita niat dalam hati. Yang dalam bahasa Melayu tu. Masa kita sebut Allah, niat dalam hati. Sahaja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama, takbiratul ihram. Macam kita solat wajib lah. Okay. Yang kedua, kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis. Okay, itu cara itu yang kedua. Yang ketiga, kita buat apa? Yang ketiga, kita melafazkan takbir sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Okay, kita tengok tu. Okey, lepas pada kita baca doa iftitah, kita tak kira lagi itu takbir yang pertama. Okey. Lepas tu baru Allahu Akbar. Itu baru start takbir yang pertama. Ingat, rakaat pertama dia ada 7 takbir. 7 takbir ni maksudnya 7 kali sebutan takbir tu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Itu maksud 7 kali takbir. Tapi di samping 7 kali takbir, kita kena selangi dengan bacaan. Lepas doa iftitah, angkat Allahu Akbar, kita baca tasbih. Tasbih dia macam mana? Yang dalam kotak putih tu. Dia sebut. Ini pun kita boleh sebut sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebut sekali saja. Setiap kali takbir sebut subhanallah, sebut tasbih ni sekali. Kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Lepas tu angkat takbir. Allahu Akbar. Takbir yang kedua pula. Baca juga. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Takbir yang ketiga pula. Sama juga. Baca juga. Sampailah takbir yang ketujuh. Ini tadi takbir yang keenam. Allahu Akbar. Lepas tu baca ni. Tasbih ni sampai takbir yang ke-6 kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masuk takbir yang ke-7 Allahu akbar, kita diam. Kalau kita mengikut imam, kita diam sebab imam akan baca surah al-Fatihah. Masa tu kita tak takbir lah, kita tak tasbih lah. Kita diam dengar imam baca surah al-Fatihah. Kemudian bila habis al-Fatihah, amin, kita baca surah Al-Fatihah, imam akan baca surah-surah daripada Al-Quran lah. Jadi dia akan baca surah, kita akan baca surah Al-Fatihah. Kemudian habis macam biasa lah. Dia habis baca surah Al-Fatihah. Ni yang keempat. Yang keempat dia kata membaca surah Al-Fatihah. Imam tadi baca surah Al-Fatihah. Kita dengar, lepas tu amin baru kita baca. Lepas tu, yang kelima, dalam gambar ni dia kata yang kelima, membaca surah dalam Quran. Sebaik-baiknya surah Al-A'la. Kalau dia tu menjadi imam, disunatkan membaca surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, sampai habis, panjang sikit surah tu. Kalau kita tak hafal surah tu, boleh je mana-mana surah dalam Quran kita boleh baca. Tapi disunatkan kat sini dia kata baca surah Al-A'la kalau kita ingat. Okay, kemudian yang keenam, menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. Habis surah Al-A'la tu, imam rukuk, kita pun rukuk macam biasa. Lepas tu, iktidal, sujud. Kemudian, barulah masuk ke rakaat yang kedua. Okay. Ustaz ulang balik yang pertama tadi, kita mulai dengan takbir. Kemudian, kita membaca doa iftitah. Kemudian, kita melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan tasbih. Kemudian yang keempat, kita baca Al-Fatihah. Yang kelima, kita baca surah. Yang keenam, kita menyempurnakan rakaat sehingga selesai. Masuklah rakaat yang kedua. Okay, rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Kita bangun je daripada rukuk, daripada sujud. Kemudian kita baru start balik takbir. Okay, dia kata dimulai dengan takbir intiqalat, iaitu takbir di permulaan rakaat yang kedua. Ini kita panggil takbir intiqalat. Yang pertama tadi, kita panggil takbiratul ihram sebab kali pertama. Bila masuk rakaat yang kedua, kita panggil takbir intiqalat. Takbir yang takbir untuk di rakaat yang kedua pula. Kita panggil takbir intiqalat. Okey, takbir ni sebanyak berapa kali? Okey, bila kita bangun Allahu Akbar, itu bukan dikira lagi takbir yang pertama. Kita bangun, duduk, diri dulu. Kemudian baru kita start takbir yang pertama. Melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. Bila kita Allahu Akbar berdiri tu, baru kita start Allahu Akbar, takbir yang pertama. Baca tasbih tadi. Sampailah takbir yang keempat, kita diam. Sampailah takbir yang keempat, kemudian kita takbir lagi. Allahu Akbar. Masuk takbir yang kelima, kita diam. Tak baca dah tasbih. Imam akan baca Al-Fatihah. Okay. Ingat dia kata yang keempat. Yang ketiga dia kata membaca surah Al-Fatihah. Imam akan baca Fatihah, kita dengar, kemudian amin, baru kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat membaca surah. Sebaik-baiknya surah Al-Ghashiyah. Kalau kita hafal, sebaik-baiknya kita baca surah Al-Ghashiyah. Surah apa? Hal ataka hadisul ghashiyah. Sampai habis. Itu lagi panjang pada surah Al-A'la tadi. Kalau tak mampu, baca je mana-mana surah yang kita ingat. Kemudian yang kelima, menyempurnakan rakaat kedua sehingga selesai. Dah habis baca surah tadi, rukuk macam biasa, sujud macam biasa. Lepas tu duduk antara sujud. Lepas tu duduk tahiyat bagi salam. Macam biasa. Cuma beza dia ada takbir. Yang pertama tadi takbir sebanyak 7 kali. Dan yang kedua takbir sebanyak 5 kali. Dan sempurna kita punya solat sunat 2 hari raya. Okay.
Solat hari raya lebih afdal jika dilakukan secara berjemaah dan sesudahnya dibacakan 2 khutbah. Walau bagaimanapun, solat ini boleh dilakukan secara bersendirian tanpa khutbah. Tapi yang afdalnya, dia kata yang lebih baiknya kita solat secara berjemaah. Solat lebih daripada 2 orang. Berjemaah di masjid ataupun di surau. Kalau di rumah dengan keluarga kita, itu berjemaah. Tapi kalau tak ada siapa-siapa, kita seorang saja kat situ, kat rumah, kita boleh sembahyang sendiri tanpa berkhutbah. Kalau ramai-ramai berjemaah tu, bolehlah kita buat khutbah. Kalau seorang-seorang, tak perlu khutbah pun. Yang penting dia kata, kena solat juga. Sebab dia sunat muakkad. Okey, boleh? Setakat ni, semua boleh dapat Boleh. Boleh Okey, Alhamdulillah. Nampaknya semua faham. Untuk muka surat 130 tu nanti kita akan sambung lah. Sebab kalau Ustaz bagi sampai habis, nanti kamu terpaksa buat latihan banyak. Sebab dalam buku aktiviti ni pun tengok latihannya banyak muka surat juga. Jadi sebab tu kita belajar dulu sampai 129. Kita belajar apa tadi? Kita belajar tentang pengertian solat Aidilfitri dengan Aidiladha. Kemudian kita dah belajar dalil dia, kita dah belajar hukum dia, dan kita dah belajar cara-cara melakukan solat sunat Aidilfitri dan Aidiladha. Okay. Sebelum tu ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya sebelum Ustaz yang bertanya kamu? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustaz yang akan tanya kamu kan. Bersedia tak? Cuba jawab bersedia. Ada yang bersedia? Tak ada pula yang jawab bersedia. Okey, kalau bersedia, Ustaz nak tanya Ustaz nak tanya Syalidawati. Boleh onkan mic kamu? Nama saya Nur Alia Kristina. Okey, tanya. Sebab Ustaz tak tahu nama kamu yang sebenar kat situ kan. Okey. Nur Alia Kristina Ya Ustaz. Okey, boleh tak bagi tahu kat Ustaz apa beza solat sunat Aidilfitri dengan Aidiladha? Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Solat sunat Aidilfitri. Okey, bagus. Solat Kalau sunat Aidiladha. Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Okey, tahniah. Okey, hari tu kamu ada solat tak kat rumah? Tak Ada? Ada, Alhamdulillah. Baik. Okey, tahniah. Okey, seterusnya saya nak Izzat. Izzat ada? Ada. Okey, ada Okey, apakah hukum kita melakukan solat sunat Aidilfitri dengan Aidiladha? Hukum sunat. Sunat apa? Okey, kamu tak boleh nak sebut. Tak ada baris kat situ kan? Okey, kita pergi sunat mu'ad. Sunat mu'ad. Mu'akkad. Sunat mu'akkad tu okey. Sunat mu'akkad tu sunat apa?
iaitu sunat yang sangat dituntut agar umat Islam melakukannya. Okey, bagus. Okey, seterusnya Alisa ada tak? Alisa, Nurul Alisa. Okey, kalau tak ada, Akil. Akil Afnan. Akil Afnan ada? Hello, Akil Afnan. Ada. Okey. Boleh tak bagi tahu kat Ustaz, ada berapa rakaat solat sunat Aidilfitri ataupun Aidil Adha? Ada berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Okey, rakaat pertama tu apa yang kita kena buat? Dimulai dengan takbiratul ihram serta niat. Okey, kemudian Dimulai dengan takbiratul intiqal, takbir dipermulai rakaat kedua. itu dah masuk rakaat kedua. Okey, sekarang ni Ustaz tanya rakaat pertama. Rakaat pertama tadi lepas takbir kita buat apa? Kamu faham tak? Tadi kita masih dalam rakaat pertama. Kan Ustaz bagi tahu tadi rakaat pertama yang dalam buku teks tu yang warna biru tu kat atas tu kan. Rakaat selesaikan rakaat pertama yang kamu baca intiqalat tu, rakaat yang kedua. Faham tak? Takbir yang rakaat pertama kan ada 6 step kan. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian yang kedua apa? Lepas takbiratul ihram, yang kedua membaca Doa iftitah. doa iftitah. Lepas doa iftitah, Lafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih. okey bagus. Kemudian yang keempat, Membaca surah Al-Fatihah. okey, yang kelima, Membaca surah sebaik-baiknya surah Al-A'la. okey, yang keenam, Menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. okey. Okey, Akil, kamu betul-betul faham tak tadi? Faham tak Ustaz terangkan macam mana cara dia? Faham? Okey, faham. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, seterusnya Emirul ada? Ada. Okey, Emirul. Tadi Akil dah beritahu rakaat yang kedua. Ada 6 step. Okey, rakaat tadi Akil beritahu rakaat pertama. Sekarang ni rakaat kedua. Apa rakaat yang kedua kita kena buat? Dimulakan dengan takbiratul ihram. Okey, lagi. Melafazkan takbir sebanyak 5 kali. Okey, kemudian. Membaca Al-Fatihah. Okey, seterusnya. Surah. Okey. Menyempurnakan rakaat kedua sehingga selesai. Okey, bagus. Kamu pun Amirul, kamu faham step dia? Faham? Okey, faham juga. Okey, soalan yang terakhir Ustaz nak tanya. Okey, Aisyah. Ada tak Aisyah? Ya. Okey, Aisyah. Cuba lafazkan lafaz solat sunat Aidil Adha berserta maksud dia. Lafaz solat sunat Aidil Adha.
Yang usolli tu. Yes, Ustaz. Okey. Baca lafaz solat sunat Aidil Adha. Nawaitu uslali idil asha Kejap. Mana ada nawai tu? Kita mula dengan apa? Kamu jumpa tak kat mana? Yang usolli tu. Rasa Ustaz tak ada pun kita belajar nawai tu kat sini. Usolli sunnata Aidil Adha tu. Nampak tak? usalli sunnata indi asha rukaatin Rakaataini. rakaataini lillahi ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku Okey, maksud dia? Aidil hadiah 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, Ustaz rasa setakat tu dulu kita punya pelajaran tentang dua solat sunat Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Moga-moga kamu boleh faham, kamu boleh mengamalkanlah insya-Allah. Jadi untuk aktiviti, untuk latihan, kamu buka buku aktiviti di muka surat 54 dengan sampai 56. 54, 55 dengan 56. Itu saja. Yang muka surat tu, yang seterusnya tu nanti kita akan belajar. 54, 55 dan 56. 3 muka surat. Okay. Boleh? Boleh. Biasa nanti dah siap, kamu hantar ke dalam grup Telegram. Okay, nanti itu je lah. Dah siap nanti hantar. Ustaz rasa kalau tak ada apa-apa, kita akan tamatkan kita punya kelas pada pagi ni. Okay, sekejap sebelum tu Ustaz nak ambil gambar sekejap. Kalau yang ada, Ustaz nak ambil gambar ni. Kalau yang ada, apa tu? Ada kamera, boleh dah buka kan? Nak tengok muka kamu. Tapi kalau tak ada tu, nanti Ustaz akan ambil gambar, muka Ustaz seorang je dari situ. Cuba buka sekejap kamera kamu. Nak ambil gambar kamu. Seorang pun tak sudi nak buka kan? Okey. Seorang ni. Okey. Mana Izzat tadi nak buka, tutup balik. Okey, buka sekejap. Ustaz nak ambil gambar. Kejap, Ustaz tak. Nanti Ustaz kira dulu. Jangan buka tutup. Kamu buka je. Nanti Ustaz kira 1, 2, 3. Baru kamu dah habis tu tutup balik. Okay, 1, 2. Izzat tutup balik. Okay, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Baru boleh tutup. Malu sangat kamu ni. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz minta maaf kalau ada salah silap Ustaz cakap. Hingga kita bertemu lagi di kelas akan datang insya-Allah. Akhir kata,
Okay, selamat belajar di rumah. Rajin-rajin buat kerja. Jangan malas-malas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Ustaz. Terima Okay, kasih. sama-sama.